Zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua? Kembali menemani anda pada hari Isnin ini, 27 November. Seperti biasa, kami akan bersama anda sepanjang 1 jam ini. Jadi teruskan bersama kami di mana jua anda sedang menonton, sama ada di rumah melalui kaca televisyen ataupun melalui Facebook ataupun tonton HD. Betul tu. Dan Sugi, kita nak memulakan siaran wanita hari ini dengan mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Azman Hassan dari unit audio Media Prima Berhad yang telah meninggal dunia lewat malam tadi di rumah beliau di Kota Damansara. Allahyarham, Abang Azman ni antara staf di Media Prima Berhad yang telah pun berkhidmat sekian lamanya bersama dengan kita di Wanita Hari ini dan pelbagai lagi program-program lain. Apa yang pasti senyumannya tiap kali memberikan audio pad kepada kita tu pasti akan dirindui. Betul tu. Kalau anda lihat sekarang ni kami pakai earpiece, mic ni semua antara individu yang sering kali datang dan memberikannya kepada kami adalah Abang Azman ini. Jadi memang tidak diduga dan kami keluarga WHI berharap yang keluarga Abang Azman mendapat kekuatan untuk menempuh hari-hari yang akan datang. Salam takziah kepada seluruh keluarganya. Baik, itu berkenaan dengan kehilangan seorang dari rakan kerja kami. Dan seterusnya, kita nak juga memulakan siaran pada hari ini dengan mengingatkan kembali kita semua, Sugi. Ya Allah, sekarang ni kes COVID semakin meninggi. Dah lama sebenarnya kita tak sentuh berkenaan dengan kes-kes COVID ni kan. Dan sekarang ini dikabarkan jangkitan COVID-19 meningkat 20% sepanjang minggu lalu. Itu adalah peningkatan yang sangat-sangat tinggi. Okey, dan antara langkah-langkah pencegahan COVID-19 adalah yang pertama sekali, kerap mencuci tangan dengan pensanitasi. Yang kedua, memakai pelitup muka terutamanya bagi yang bergejala atau apabila berada di tempat tertutup, sempit dan juga sesak. Dan perhatian kepada kumpulan berisiko tinggi seperti warga tua, individu dengan penyakit kronik, individu dengan imuniti rendah dan ibu mengandung juga digalakkan untuk memakai pelitup muka. Betul. Ini dia, ini peringatan sebab Yana mungkin kita dah sebati dengan perkataan COVID itu kan, sebab dah lama kita dengar. Jadi mungkin kita dah lalai, tak apalah COVID dah lama dah, tak ada dah sekarang. Tapi ini peringatan, kalau anda rasa ada simptom-simptom, ambil test kit, buat test untuk memastikan yang anda tidak dijangkiti COVID. Ataupun tidak positif COVID lah ya. Anda ingin berhati-hati kan, sebab kalau ada orang tua ataupun kanak-kanak, risiko mereka lebih tinggi daripada orang orang lain kan. Baik, dan bercakap mengenai penyakit dan sebagainya, Yana, kita seringkali juga mengingatkan anda di mana kalau anda dalam kawasan yang seringkali landa banjir, penyakit bawaan air juga harus anda ingatkan. Tetapi ini adalah ramalan cuaca yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda, di mana Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Terengganu berkuat kuasa sehingga 27 November iaitu hari ini, manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkuat kuasa sehingga 28 November. Sementara itu di negeri-negeri lain, ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang masih berpotensi berlaku dalam tempoh berkenaan. Jadi ini peringatan untuk kita semua. Tidak kiralah anda di negeri-negeri yang disebut tadi ataupun tidak, di mana jua anda berada, tolonglah berwaspada, terutamanya kalau anda ada perjalanan jarak jauh nak drive ke apa kan, ambil kira cuaca. Dan ini berita yang amat menduka citakan, di mana saya rasa ramai dalam kalangan anda pun sudah bacanya semalam, di mana seorang bayi lelaki berusia 18 bulan menjadi korban pertama banjir di Kelantan selepas ditemukan lemas akibat tergelincir
ke dalam sungai di belakang rumahnya di Kampung Kenari. Amat-amat sedih semalam bila saya baca dan tengok visualnya. Sangat-sangat menyedihkan, Sugi. Dan macam yang Sugi katakanlah tadi, macam kita di Wanita Hari ini pun sering kali kita bawakan topik-topik persediaan sekiranya berhadapan dengan bencana, terutamanya sekali banjir. Dan diharapkan apa sahaja perkongsian yang kami bawakan untuk anda semua, semoga kita semua lebih cakna selepas ini dan sebenarnya lebih bersedia. Dan selain daripada itu juga, Sugi, kita perlu mencuba untuk mengawal emosi anak-anak kita. Sebab kadang-kadang mereka apabila lihat air, mereka gembira, mereka seronok. Ada yang nak terjun dalam air banjir tersebut. Tetapi kita perlu mengawal mereka, memberitahu mereka apa yang sedang berlaku sekarang. Dan yang paling penting, kita perlu menjaga keselamatan mereka. Saya setuju dengan apa yang Yana katakan. Janganlah sekadar, jangan main air, jangan keluar seperti itu. Sebab mereka pun tak tahu apa yang sedang berlaku. Jadi kalau boleh, kita duduk, kita didik mereka. Apakah sebenarnya situasi yang sedang berlaku? Kenapa mereka tidak boleh keluar? Apa yang harus mereka ingatkan dan sebagainya. Mungkin mereka boleh membantu adik-adik di rumah ataupun kawan-kawan mereka kan. Ini didikan di rumah lah. Betul. Dan sekali lagi salam takziah untuk mereka yang terkesan akibat daripada bencana banjir. Semoga kita dapat pulih dengan cepat daripada bencana alam yang melanda kita saban tahun, ya, Sugi. Baik, itu berkenaan dengan isu semasa. Dan sekarang ini saya dan Sugi sebenarnya tidak berdua orangan. Kerana kita juga ditemani oleh sepasang suami isteri daripada program Family Duo. Kita bersama dengan Tom dan juga Fuad Rahman. Apa khabar? Alhamdulillah. Kita tepuk tangan dahulu untuk mereka. Semalam performance yang sangat-sangat hebat. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih. Bagaimana perasaan sekarang ni? Saya nak tanya perasaan dahululah. Selepas dah selesai performance yang begitu hebat, mantap semalam dan kini terpaksa datang ke WHI. Rasa terpaksa ke dapat cukup rehat ke? Mesti tak tahu kita orang perform tapi kita pun sebenarnya tak diserap tak dapat masuk final. Tahu, tetapi itu kita ketepikan sebentar walaupun tak dapat masuk final, tetapi performance anda ramai yang memang dah jatuh cinta macam alah kenapa tak masuk final seperti itu. Mereka artis kami pun tadi kenapa tak masuk final. Siapa nak kongsikan dong? Okay, after the performance, Family Duo ni ada satu kebaikan juga, satu bagus pasal kita penyanyi rock. So kita get used to dengar lagu rock gitu lah, rock kapak. So jadi kita tukar konsep kita bila Fuad tak pernah, kita suami isteri saya tak pernah nyanyi lagu hip hop. That is our semalam ni adalah kali pertama Fuad nyanyi. So I give my all best lah. So Fuad happy lah, I'm happy with the performance walaupun kita tak ke peringkat akhir, tapi Fuad rasa happy and berpuas hati lah. Berpuas hati, betul-betul puas hati. Yes. Yo, itu Fuad ke? Itu Tom ke? Okey, tapi memang tak dinafikan suara kalian berdua ni memang top notch, tip-top, memang terbaik. Dan tiap-tiap minggu sekarang ni dah 7 minggu kan bersama dengan program Family Duo. Setiap minggu tu sebenarnya idea tu datang dari siapa? Ke idea bersama ataupun macam mana? Okey, idea bersama dengan kita punya team and also dengan Rio Band, dengan kita discuss dengan management, dengan production juga. Kita discuss lah. Kita tak meluru je lah. Kita ikut kita sedap, kita tanya pendapat semua musician lah. Idea hip hop ni idea siapa? Idea hip hop ni siapa yang menang? Siapa yang menang minggu Zero lepas lah. Zero. So dia yang pilih tema ni lah. So hip hop lah. Okey. Terpaksa redor. Yes, redor. Okey, baik. Kita tanya Tom juga. Tom sekarang ni seorang ibu mengandung. Dah berapa bulan boleh kita tanya? Sekarang baru masuk 7 bulan. Wow. Okey, comel lah ibu mengandung sebelah saya ni. Okey, baik. Tapi nak tanya juga bagaimana Tom membahagikan masa dengan anak-anak dan kini mengandung. Kan mesti letih juga dalam persiapan dan nak buat rehearsal dan sebagainya. Jadi persiapannya sewaktu rehearsal. Memang letih, anak sekolah, kita nak praktis lagi apa semua. Tapi alhamdulillah untuk program Family Duo ni kita banyak on the phone je. Okey, kita nak lagu macam mana, nak arrangement macam mana. So kita tak perlu macam sebelum ni tak pernah masuk juga My Style LG TV3. So kita kena ada kat sana, duduk kat sana apa semua kan. So ini on the phone je. So apa-apa kita just jumpa hari Sabtu dan Ahad. Sabtu
And then Ahad kita live. So tak ada banyak sangat kita ni, cuma kita banyak praktis dekat rumah lah. Itu kelonggaran sebab ibu mengandung ke? Semua. Okey, baik. Dan sekarang ni mesti dah memulakan persiapan nak menyambut kehadiran ahli keluarga baru kan. Tapi lepas ni ada tak bercadang nak buat lagu baru ke? Ada plan nak collab dengan orang lain ke? Berduet dengan orang lain ke? Bertrio dengan orang lain ke? Ada, memang kita ada plan untuk buat satu single duet lah. InsyaAllah kalau diberikan rezeki, insyaAllah dengan band lah. Pasal dah tak ada, kita nak sambung legacy seperti macam Awi dengan Ziana Zain, lagi siapa? Ajai dengan Nurul. So sekarang kita tengok kita nak sambung legacy mereka lah. Ni power couple ni. InsyaAllah. Tapi saya nak tanya juga pada Tom dan juga Fuad kan. Anda berdua dah lama dalam industri kan. Apa perbezaan yang mungkin Fuad sendiri lihat dulu dan kini, peredaran zaman? Kita banyak menggunakan teknologi sekarang ini dalam bidang nyanyian juga, muzik juga kan. Menjadi cabaran ataupun tidak? Bagi Fuad tak jadi cabaran, tapi bagi Fuad dulu yang masa-masa kita mula-mula jadi artis, cara kita rekod, dulu nak cari YouTube pun susah kan. Jadi sekarang, bagi saya sekarang lagi tak mencabarlah, lagi senang untuk kita rekod, kita play single ke apa-apalah. For me tak mencabarlah, cuma konsep kita tu nak kena ubah sikitlah ikut pengedaran zaman. Akses kepada nak buat lagu tu lebih mudah. Lebih mudah, yes. Social media kan semua. Social media sekarang, zaman sekarang dah tak ada macam even kita nak naikkan nama kita pun tak payah nak pergi ke photoshoot dan interview macam dulu kan. Sekarang letak je kat story ada je cerita kita macam kita nak menaikkan nama kita untuk kita nak tunjukkan kita punya lagu-lagu baru ke apa semua dekat social media ujung jari je sekarang ya. Dan sebenarnya kan segi mereka berdua ni pun sangat-sangat aktif sebenarnya kan. Lepas satu program yang disyukuri, bagaimana Family Duo sebenarnya memberi impact kepada kerjaya seni anda berdua? Okey, Family Duo ni memberikan kita punya macam Fuad kata tadi, luaskan kita punya konsep. Jangan kita asyik menyanyi rock aja kan. Jadi kita boleh perform anywhere. Orang panggil kita pun nak suruh nyanyi hip hop pun kita boleh nyanyi, nak cakap 70s pun kita boleh. Dangdut pun boleh insya-Allah. Itulah kelebihan dia lah, yes. Ya, mungkin sebelum ni kami macam kalau ada show, mungkin kami tak akan pilih lagu dangdut ke lagu hip hop ke untuk perform kan. Tapi dengan Family Duo ni kita dapat merasa macam mana, oh best lu punya main lagu dangdut ni, enjoy lagu hip hop best kan. Seronok Baik. Dan penghujung ini, walaupun anda berdua akan bersama kami sebentar lagi untuk perbincangan, ada apa-apa ucapan untuk rakan-rakan lain untuk finals Family Duo? Okey, ucapan Fuad dan Tom, Fuad ingin mengucapkan seperti Zero, Hakim, Adira, ingin mengucapkan you guys betul-betul kira apa tahu, power lah. Orang Singapura cakap power, and Fuad harapkan dipermudahkan segala urusan in this final. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau panjang umur, Fuad akan datang untuk support you guys. And Fuad nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Family Duo, seperti production, crew, especially the musician lah. Fuad betul-betul appreciate. Tak ada dua orang, I think the show is not takkan inilah. Teamwork lah. Off record, siapa bakal joget? Off record pula. Ini live ni, soalan cemas. Okey, baik. Terima kasih Fuad dan juga Tom. Baik, seperti yang saya katakan tadi, mereka berdua akan bersama kami untuk topik kita pada hari ini, iaitu Yana, hidup janganlah menggelabah sangat. Aduh, awak ni tengah mengata saya ke? Bukan. Awak menggelabah terus. Tetapi mungkin perbincangan kita pada hari ini tentang bagaimana sebenarnya kita nak menjalani kehidupan kita dalam keadaan yang lebih tenang, tidak cepat melata, dan bagaimana sekiranya sesuatu mencuit diri kita ataupun orang kata provoke kita sedikit. Bagaimana sebenarnya reaksi kita? Adakah kita ni cepat gelabah, cepat marah, ataupun kita ni jenis let lu. Tapi let lu jangan ke mana-mana sebab kami nak berhenti berehat seketika. Anda boleh ke Facebook WHR ataupun Instagram WHR untuk berkongsi pengalaman anda, ataupun anda pun ada masalah yang anda nak kongsikan bersama kami, terus ke Facebook WHR. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR bersama Fuad dan juga Tom. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Ni mesti ada hot news. Gosip apalah kat ni ya? Tak senang nak minum. Anak Mami Onion sanggup kahwin janda demi cinta zaman monyet. Serius? Biar petik. Mami hang dok kata macam-macam kat Laura, lepas tu hang nak ambil dia jadi menantu ke? Muka letak mana? Lah, Laura tu janda ke? Kenapa kena cerai? Yang sakit lupa ingatan tu efek kena cerai ke? I don't like. I don't like. Baik, itu dia sedutan drama Cinta Amnesia yang membuka perbincangan kita pada hari ini. Ya, terus buka sebab reaksi itu mungkin ramai juga yang boleh berkait, Yana, sebab kadang-kadang orang hantar mesej, sekadar mesej sahaja. Tapi bila kita baca, kita dah start alamak-alamak apa ni, kenapa jadi macam ni. Terus call ni, call tu. Lepas tu fikir yang bukan-bukan sampai ada yang muat naik dalam social media. Hey, janganlah menggelabah sangat. Let lu. Okey, sekali lagi kita persilakan Tom dan juga Fuad Rahman. Dah ready Dah ready. Kalau bergaduh, kita tak tanggungjawab. Dan kita juga bersama dengan Encik Ahmad Fazli Aziz selaku perunding motivasi yang tak asing lagi di set WHI. Warna purple hari ni Hari ni dia lain sikit lah. Dia ada semangat keunguan sikit. Unguan. Okey. Baik, semua ceria warna hari ini kecuali Fuad lah, dia all men black hari ini. Okey, baik. Cik Fazli, bercakap mengenai hidup ni janganlah terlalu menggelabah kan. Kita nak tahu, seringkali kita gunakan perkataan menggelabah atau menggelabah ini, tetapi apakah sebenarnya apa orang kata yang membuatkan kita gelabah? Apa yang boleh kita kategorikan sebagai individu? Siapa yang boleh kita kategorikan sebagai individu yang cepat menggelabah? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suji dan juga Yaina serta Tom dan Fuad. Saya nak cerita macam ni. Dalam kehidupan kita ni kita akan mendepani pelbagai emosi. Positif atau negatif. Dan badan kita ni akan react terhadap perkara-perkara yang mengancam kita. Contoh, kita tengah happy dekat apa camping, bakar ayam dan sebagainya. Tiba-tiba keluar harimau. Camping tu happy. Keluar harimau takut. So terus berubah emosi dan menyebabkan apa yang berlaku pada kita adalah reaksi kita. Kita akan lari, kita akan fight ataupun kita akan freeze. Maknanya badan kita ni dia ada reaction yang tersendiri terhadap sesuatu. So bila kita cerita pasal menggelabah ni ataupun bahasa orang kampung kita guna perkataan meroyan lah. Sikit-sikit meroyan kan. Yang kita nak maksudkan ni bukan meroyan yang di istilah sebagai postpartum depression kan. Tapi adalah istilah yang santai nak cerita pasal orang yang suka sikit-sikit upload, sikit-sikit terasa, sikit-sikit terkesan. Kan. Saya nak cerita dengan maksudnya begini. Orang akan rasa terancam bila ada sesuatu sama ada komen atau kata-kata yang dia rasa diri dia terkena pada diri dia. Maka dia akan react. So ada orang yang reaction cepat. Terlalu cepat. Sampai tak sempat fikir kesan akibat. Maka ini kita kata meroyan kan. Orang cakap, contohlah kata, awak ni gemuk lah. Orang gemuk tak sesuai apa ni jadi pengacara. Contoh. Tiba-tiba dia bukan pengacara tapi dia rasa aku pun gemuk. So dia ada satu istilah disebut sebagai personalization. Maknanya dia ambil semua cerita-cerita dekat orang kat luar sana tu ambil letak kat diri dia sendiri. So kalau anda ada ciri-ciri apa saja orang sebut, contohlah buka Facebook, kawan tu tulis aku tak sukalah lelaki zaman sekarang ni yang tak reti nak jaga isteri, contoh. Zap, dia pun terasa dia pun moyang balik. Sensitif tu. Cik Fazli, sensitif tu. So itulah pada saya itulah istilah orang yang gelabah. Sebab dia mengambil semua komen orang ke kata-kata orang ke, kawan tu mungkin bukan tuju kat dia pun. Dia tak pandai tapis lah ni. Maknanya dia tidak ada satu sistem filter lah untuk filterize ada sesuatu tu kena dengan dia ataupun tidak kan. Dia tak sempat nak rationalize. So ini sebenarnya salah satu dari satu bentuk dipanggil cognitive distortion sebenarnya. Sebab dia mengambil tu semua tu jadi letak pada diri dia lah. So kerisauan saya adalah pada reaksi itu tadi. Kan? Kalau reaksi itu mungkin sifatnya tenang tak ada masalah, tapi kalau reaksinya agresif. Kan?
maki orang, tulis macam-macam kan. Sedangkan cerita baru dengar, tak habis dengar lagi tu dah tulis dah. Dan tak tahu lagi kesahihan dia. Tak tahu lagi kesahihan. Betul. So kalau anda ada ciri-ciri ini, maknanya mungkin kita boleh teruskan perbincangan dengan lebih lanjut lah. Okey. Baik, tapi kejap lagi saya nak tanya kepada Cik Fazli, adakah orang sebegini juga berkait rapat dengan karakter mereka yang terlalu sensitif dan terlalu emosional? Itu sekejap lagi. Sebab saya nak tanya dulu kepada Tom dan Fuad. Jangan senyum, Abang Fuad. Antara awak berdua. Saya dah agak dah. Bila awak cakap jangan gaduh balik rumah, saya dah agak dah. Soalan provokasi ini. Siapa antara anda berdua yang lebih chill, lebih tenang? Okey, 3, 2, 1, jawab serentak 2, 1. Fuad. Saya. Okey. Ada justifikasi kenapa Abang Fuad yang... Okey, sebab selalu Fuad chill disebabkan kerana apa tahu, macam like macam orang kasih komen negatif, terus negatif. So, selalu Fuad cakap dengan dia, you jangan take it too serious. You just relax, istighfar dia. Kerana words tu apabila kita type dengan kita berbicara dengan orang is two different thing. Kadang kita tengok, kita boleh jadi marah. Kadang-kadang apa yang netizen cakap tu tak dibermaksudkan macam gitu. So Fuad as a husband, Fuad selalu nasihatkan dia, cakap you masuk kiri, keluar kanan, you baca dah. Tutup mata, anggap you tak nampak sudah, you istighfar dah. Itu je Fuad selalu nasihatkan dia. Selalu chill is Fuad lah. Tapi kadang-kadang kita sebagai suami pun kadang kita rasa geram juga, marah. Bohonglah kalau orang tak menghina isteri kita tak rasa marah kan. Jadi saya take it easy lah. Saya take it relax. Saya yang banyak nasihatkan dia lah. Tapi saya rasa apabila seseorang itu sudah melampaui batas dan kita ada reaksi, itu normal. Itu normal. Kan? Sebab kalau kita tak react pun macam pelik pula kan. Aku manusia. Tapi nak defend Tom juga, wanita-wanita mengandung kadang-kadang memang ya, kita betul, kadang-kadang sensitif. sensitif. Wanita tak mengandung pun sensitif. Saya setuju ayat tu. Dua kali ganda Tapi Yana? Tapi adakah Tom rasa gender lelaki dan perempuan ni juga mainkan peranan sama ada seseorang itu cepat gelabah ataupun dia jenis cool dan relax? Contoh macam kalau Abang Fuad tadi cakap okey, dia jenis yang chill. Adakah Tom rasa macam tu juga maybe gender, sebab kebanyakan lelaki lebih cool daripada perempuan. Dia macam gelabah sikit kan. Macam Tom ni antara kategori yang gelabah melampau. Contoh macam Tom macam abang cakap tadi, kalau orang peli-peli kita terasa kan. Tapi macam Tom, kalau orang peli-peli bukan tuju kat kita okay, tapi kalau betul-betul tuju kat Tom, sebenarnya Tom memang akan melenting tu akan reply balik, update ke ataupun reply ke benda tu, memang perkara yang tak bagus lah. Kadang-kadang menyesal juga. Tapi so Tom dulu seorang-seorang bila nak dengan Fuad ni, Fuad banyak kontrol Tom, jangan tak payah layan. So memang, tapi bukan Tom saja, kawan-kawan lain pun sama. Jadi kacau kan. So perempuan semua-sama lah. Okey, baik. Wow, perempuan semua lah. Tapi kebanyakan yang macam tu. Okey, kebanyakan mungkin lah. Okey, sekejap lagi kita tanya kepada Cik Fazli, betul ataupun tidak. Okey, baik. Tapi sebelum itu, Yana, kami sempat juga bertanya kepada mereka di luar sana. Apakah pandangan mereka mengenai topik kita pada hari ini? Jadi jom kita dengarkan pandangan mereka. Dia menunjukkan macam dia perlukan validasi tu dekat social media. Maksudnya dia seolah-olah tak ada circle yang support dia, yang membuatkan dia mengambil keputusan untuk meroyan di social media. Ini kesian. Kita kena faham macam sekarang ni, di zaman sekarang ni, kita punya mental health ni, kita tak nampak tau mental health ni, tapi kita boleh nampak dari segi macam ni. Dari segi macam dia perlukan validasi sangat daripada orang luar. Orang yang gelabah ni dia mungkin sebab suka tengok kehidupan orang lain ke, and then dia mungkin tak cukup kasih sayang untuk diri sendiri, ataupun dia terlalu memikirkan pasal kehidupan orang lain juga. Bagi saya, biar dia fokus on kehidupan dia, and then sebab yelah masing-masing pun ada timeline kehidupan masing-masing kan. So kita tak perlu nak tengok orang lain macam mana. Dan bagi saya, alhamdulillah dalam saya punya circle tak ada lah yang macam suka gelabah ke, yang suka update ke, macam terlalu risaukan pasal kisah pasal kehidupan orang lain ke, tak ada. Saya sebenarnya tak kisah kalau orang tu meroyan. Tapi kalau you meroyan, macam-macam jenis meroyan. So kalau meroyan marah,
kena hati-hati, Dik. Kau jangan nak sebut kaum-kaum orang, kutuk kaum-kaum orang, kutuk keluarga orang. Benda-benda yang negatif, perkataan-perkataan negatif tu, waktu kau moyan tu, tolong jangan sebutlah. So, pilih mana satu moyan, buat cara yang betul, jangan sampai orang tersinggung. Baik. Itu dia pandangan pilih salah mereka. satu mana yang nak meroyan. Betul. Dan saya suka salah satu individu tadi berkata yang pilih circle yang eloklah untuk diri kita. Sebab kalau memang circle kita beramai sangat yang suka meroyan, dramatik dan sebagainya, kita pun mungkin akan terikut-ikut dengan cara mereka. Bukan kawan awak ya, Tom. Saya tak tujukan ini kepada awak. Baik, saya nak bacakan komen daripada Facebook dari Aminuruddin. Ada je pengalaman di samping mereka bermasalah begini. Apa pendekatan yang saya ambil? Cuma mendengar dan mengangguk, mengiyakan sahaja kerana mereka pasti ingin selalu win. Jadi jika dah tak boleh pergi jauh, saya akan jauhkan diri saya kerana tak mahu gaduh-gaduh. Okey, menarik apa yang dikatakan tadi ni. Dan berbalik kepada soalan saya kepada Cik Fazli tadi, adakah mereka yang cepat gelabah ni adalah mereka yang karakternya adalah sensitif dan adakah mereka ni juga karakternya nak menang je? Pertama, bercakap tentang sensitif. Sensitif ni dia bukan satu keadaan yang statik tau. Pada keadaan tertentu kita okey. Pada keadaan tertentu kita menjadi sangat sensitif. Sebab dia bergantung kepada kebebanan emosi kita lah. Dalam keadaan kita happy, dalam keadaan emosi kita stabil, okey, tak sensitif lah kan? Betul. Tetapi dalam keadaan contoh kita ada isu-isu tertentu, bebanan tu makin besar. Dan dalam hubungan mungkin kita akan jadi makin sensitif dengan pasangan kita. Pasangan kita tak ada ajak keluar makan pun kita rasa macam kenapa dia tak sayang aku. Tafsiran tu jadi besar. Dan itulah bermakna bila kita sensitif, automatik reaksi kita akan jadi besar. Walaupun hal tu kecil. Kan? So maknanya kalau kita sebut tentang menggelabah tadi, meroyan tadi, kadang-kadang hal tu kecil, tetapi kenapa reaksi itu besar? Kerana kemungkinan bebanan emosi itu besar. Dan kenapa ada orang dia lebih outspoken ataupun kita kata dia suka meroyan? Kerana dia ada soft spot dia yang sebenarnya dia nak lindung. Maka untuk elakkan daripada soft spot tu orang nampak jelas kan, ataupun dia tenggelam dalam emosi dia tu tadi, maka dia duahkan dengan secara agresif lah, dengan lebih jelas lah kan. Saya bagi contoh macam ni. Orang yang suka menulis meroyan di media sosial, kalau kita perasan lah, dia bukan, kita nak kata meroyan ni, dia bukan sekali tulis lepas tu dia diam, tak. Sekejap-sekejap ada isu. Lepas tu isu lain pula. Lepas tu jiran pula. Lepas jiran kat rakan sekerja pula. Kan? Maknanya isu dia, semua benda tu akan disebut. Sebab apa? Kalau dia tak sebut, dia rasa terbeban. Emosi ni, kalau kita faham dari segi prinsip pengurusan emosi, emosi positif ke negatif, dia rasa nak di luar juga. Walaupun berita gembira. Berita gembira, kalau tak boleh cerita, tak boleh share dengan orang, dia rasa macam, ya Allah, seterusnya apa benda nak buat ni kan. Jadi, apatah lagi kalau emosi yang negatif. Maka dengan emosi negatif itu, sebab tu dia nak cerita apa saja dekat media sosial. Perasan tak kadang-kadang setengah-setengah orang yang meroyan ni, kadang-kadang tak ada orang sambut pun. Kadang-kadang like 2 je, komen 3. Itu pada tu salah tu komen. Maaf saya tersalah komen. Kan? Tapi itu memberikan kelegaan pada dia. Jadi dia belajar tentang pengurusan emosi dengan meluah. Apa-apa meluah. Cuma dia lupa bila kita sebut tentang meluah, dia ada kesan dan akibat. Bahasa kita guna, siapa kita tuju, ada kesan dan akibat. Dan hati yang kita guris mungkin. Ada hati yang kita tak sedar kita dah guris. Macam contohlah, kadang-kadang kan, ada orang ni, maaf saya sebut, dia depan, bila berurusan dengan kita depan-depan, okey tak ada masalah apa semua. Kat belakang dia tulis. So ini adalah antara masalah-masalah yang saya kata bukan isu tentang pengurusan emosi saja, tetapi cara berfikir dia yang dia tidak melihat tentang kesan dan akibat bila dia buat sesuatu. Baik. Sebab tu bila sebut tentang reaksi ni, dia lebih bersifat, reaksi ni lebih bersifat segera tanpa kita fikir kesan akibat. Sebab tu jangan react terlalu cepat, tetapi kita respon dengan rasional, dengan emosi yang lebih tenang. Jangan react terlalu cepat, ataupun dalam erti kata lain, jangan cepat gelabah. Dan seperti yang Encik Fazli dah katakan tadi, hari ini konteks kita cakap meroyan ni bukan, konteks ni bukan individu yang baru lepas bersalin, postpartum depression, ataupun ada yang mungkin ada anxiety disorder. Mereka secara semula jadinya akan rasa panik, anxious dan sebagainya. Tapi hari ini kita bercakap secara amnya, orang yang memang ada rasa menggelabah ini. Kalau ini tak kena, itu tak kena, semua tak kena. Cepat melatah. Cepat melatah. Jadi nak tanya kepada Fuad, bagaimana Fuad? Tadi Fuad dah kata Fuad lebih tenang dan sebagainya. Bagaimana Fuad mengurus emosi Fuad?
Okey, Fuad mengurus emosi, Fuad selalu senang cakap ikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fuad selalu istighfar dan sabar kerana kita dah ada keluarga kan. Fuad istighfar dengan anak-anak pun, dengan siapa-siapalah keluarga, abang-abang, Fuad selalu sabar dan Fuad kontrol emosi tu dengan apa tahu. Kalau rasa macam geram, Fuad just angkat wuduk, solat sunat 2 rakaat dah. Itu yang selalu Fuad buatlah. Masya-Allah. Sebab kadang-kadang kita terlupa kan benda tu sebenarnya yang dapat meredakan api kemarahan yang ada dalam diri kita. Tak, daripada itu saya nak tanya Encik Fazli. Encik Fazli, boleh tak seseorang yang mungkin tidak begitu pandai menguruskan emosi mereka, mereka gunakan cara ini tetapi perlukan praktis. Adakah itu antara caranya? Sebenarnya pengurusan emosi ini praktis. Ia adalah skills. Dia bukan knowledge semata-mata. Dia tak cukup dengan tahu. Semua orang tahu bila marah kena sabar. Kena tahan marah kan, kena kontrol. Tetapi kenapa terlepas? Sebab dia tak mahir. So nak mahir memang dia kena lalui proses. Pertama kena rasa marah tu sendiri. Yang kedua kena ambil teknik-teknik, kena gunakan teknik-teknik nak menenangkan. Antara cara teknik lah yang boleh kita guna adalah contoh rules of 90 second. Rules of 90 second ni tengah marah. Bila marah, badan kita akan keluarkan hormon-hormon ni dalam masa 90 saat je. Secara fisiologi. Maknanya lepas 90 saat, maknanya itu fisiologi dah tenang, cuma kita masih lagi bermain dengan inilah. So caranya, bila contoh tengah marah tu, tengok jam selama 90 saat. Tengoklah. Lepas 90 saat, rasa nak marah lagi tak? Biar je 90 saat itu berlalu. Tengah nak marah ni, zap tengok jam. 90 saat, sabar. Dia tempoh bertenang. Ya, sebab dia macam ni, reaksi ni ada fisiologi. Contoh, orang sebut sesuatu perkara, kita trigger kan. Trigger ni secara fisiologi hormon kita akan keluar marah. Bila marah, jantung jadi laju, nafas jadi intensiti dia tinggi kan. So benda tu berlaku dalam 90 saat saja sebenarnya. Baik. So sebab tu penting untuk kita buat beberapa teknik. Itu satu. Yang kedua, saya suka tanya soalan. Kenapa aku nak rasa marah? Kenapa bila kata sebut aku gemuk, aku nak rasa marah? Tidakkah gemuk tu bahagia? Contoh kan. Maknanya reaksi tu akan keluar, tetapi di sinilah penting untuk kita diam seketika dan tanya soalan. Kenapa nak rasa marah? Betul. Kenapa dia sebut macam tu? Kan? Kesian dia. Sebab isunya bukan tentang kita tapi tentang dia. Baik, menarik tips yang dah dikongsikan oleh Cik Fazli tadi. Tapi saya nak tanya juga kepada Tom. Tom, ibu kepada 3 orang anak lelaki, bakal menjadi ibu kepada 4 orang anak kan. Dalam handle situasi bila berkaitan dengan anak ni, kadang-kadang ada je perkara je, geram juga lah ni kan. Macam mana Tom handle situasi yang menggeramkan tu apabila melibatkan anak-anak? Alhamdulillah anak Tom tak berapa nak nakal sangat. Tak berapa nak menggeramkan. Tak berapa nak menggeramkan. Terasa macam dia orang bercakap Tom ni macam adik dia orang. Adik? Dia orang macam tapi Tom okey, so far Tom masa dulu sebelum Tom berkahwin dengan Fuad, Tom single mother. Dia orang tak datangkan problem sangat kat Tom dan dia orang memang membahagiakan Tom setiap hari. Tapi bila dah berkahwin dengan Fuad ni ada satu masalah yang benda tu masalah kecil je tapi jadi besar sebab dia orang dah tak berapat dengan Tom, dia orang rapat dengan Fuad. So baru-baru ni masalah yang bagus tu. So baru-baru ni untuk pertama kalinya Tom merajuk dengan dia orang sampai dia orang nangis-nangis pujuk Tom. Kita pula yang jadi bocah budak kan, kita yang macam tu. So dia macam penatlah pujuk mama, lama sangat nak pujuk kan. So sebenarnya Tom tak ada masalah nak membesarkan dia orang, okey, tak ada masalah memang. Alhamdulillah dapat anak yang okey tu pun satu rezeki juga. Cuma baru-baru ni lah, itu first time yang baru-baru ni. Dia terlalu dapat tiga lelaki. So anak yang first memang tak ada dengan Tom, dengan bapa dia. So yang 2 orang tu memang rapat sangat dengan Fuad sampai Tom jadi pregnant kan, jadi macam kenapa anak aku tak nak kawan dengan aku ni kan, macam tu kan. So itu je lah yang Tom pernah emosi dulu. Tapi nak tanya Fuad, sebagai seorang ibu, adakah daripada pemerhatian Fuad sebagai seorang bapa lah, adakah Tom seorang ibu yang cepat menggelabah tak? Dia memang cepat menggelabah. Dia memang cepat menggelabah dan dia anxiety. Anxiety. Sekarang lah alhamdulillah sikitlah. Pasal Fuad ada kan. Dengan dia a bit sensitif lah. Sensitif dengan anak. Cakap tak apalah. Pasal Fuad kita lelaki. Kita tahu budak-budak lelaki tu apa yang diorang suka. Apa yang diorang tak suka. Kita tahu. Jadi kita
dia ada a bit sensitif lah. Macam cik Ian takut anak you tetap sayang you. Anak lelaki macam mana pun tetap mak. Nanti dah besar macam mana pun tetap mak juga. Macam pagi tadi dia bangun. Macam bangun pagi tadi. Dia macam, hai mama. Macam tu. Lepas tu pergi kat phone. Bapa. Lepas tu Tom cakap dekat Fuad, dia orang ni nak kena ni anak merajuk. Dia jangan macam tu, rezeki tak masuk. Okey. Mak-mak lah kan. Mak-mak. Tapi seronok sebenarnya bila dengar cerita Tom dengan Fuad. Yang ni sisi lain Tom dan Fuad yang orang tak tahu sebenarnya. Okey, baik. Sedar tak sedar sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Okey, dan di hujung ni mungkin Cik Fazli ada tips yang lebih nak diberikan ke ataupun bagaimana sebenarnya untuk kita sekiranya kita rasa kita sedang nak marah ni, apa yang boleh kita lakukan selain daripada yang dah dikongsikan oleh Cik Fazli tadi, apa yang boleh kita lakukan untuk tak cepat marah, tak cepat gelabah, tak cepat melata? Pertama, bertenang. Skill yang paling mahal dalam hidup kita ni bertenang. Sebab masalah besar, kalau kita tenang, insya-Allah kita akan mampu selesaikan. Masalah kecil kalau tak tenang, tetap tak boleh hadapi. So bertenang tu penting. Macam mana bertenang? Diamkan diri dulu. Sebab ada perkara tak perlu kita jawab segera, ada perkara tak perlu kita selesai segera, ada perkara tak perlu kita react segera. Kan? Sebab setiap kali kita rasa react, tahan diri. Kan? Sebab itu Nabi ajar satu teknik kalau contoh dari segi marah. Kan? Tekniknya sangat menarik. Iaitu ubah posisi untuk ubah emosi. Sebab emosi kita, dia contoh kan, kalau kita gembira, kita akan berjalan, cara kita berjalan macam mana? Mungkin laju, seronok, bertenaga kan. Sedih, tengok bawah, tunduk perlahan. So sebenarnya Nabi ajar untuk ubah emosi dengan ubah posisi. Contoh daripada berdiri, duduk. Sebab marah orang berdiri dengan orang duduk tak sama. Kita kalau duduk, kalau terlalu marah, kita bangun berdiri. Kan? Betul. Dan kalau duduk marah lagi, Nabi ajar baring. Kan? Sebab apa? Baring ni kita akan lebih tenang. So sebenarnya boleh amalkan teknik-teknik inilah. Itu satu. Yang kedua, saya mungkin nak pesan begini. Ramai orang mungkin dia tidak, bila especially lah yang suka luah di media sosial. Saya nak sebut macam ni. Sebenarnya bila anda luah di media sosial, sama je sahaja ibarat anda pergi ke satu supermarket, anda berdiri dekat pentas utama, anda pegang mikrofon, anda ceritalah apa yang anda tulis tu. Kan? Contoh, anda marah kat jiran sebelah. Pegang mikrofon tu ceritalah. Itu je, konsepnya sama je. Kalau anda tak sanggup cerita depan-depan, bermakna itu juga perkara yang tak sepatutnya anda sanggup tulis dekat media sosial. Perspektif ni yang tak sering kali kita faham kan? Ya, sebab kesan dia tetap sama. Kan? Habis tu, anda nak cerita dekat sesiapa saja tentang apa yang anda lalui, dia kenal anda pun tak kenal dia. Kalau friend pun mungkin tak pernah bertegur kan. Apa penting untuk dia tahu apa yang anda rasai? Dan apa penting untuk anda, dia tahu tentang apa yang anda rasai? Apa penting sangat like dia orang yang anda mungkin tak kenal sangat pun, tiba-tiba anda nak rasa seronok dengan hanya satu like, dengan buat semua benda-benda macam ni kan. So, pada saya, kalau itu pun kita tak sanggup, so tak payahlah sanggup tulis apa sahaja di media sosial. Baik. Saya pernah terbaca juga artikel berkaitan dengan inner locus of control, outer locus of control. Kan kalau kita tidak boleh mengawal sesuatu, tidak perlu kita fikirkan secara berlebihan. Kalau sesuatu yang boleh kita ubah, kita ubah. Kerana kita akan lebih tertekan dan stres because terhadap perkara yang kita tak boleh kawal pun. Dan itu yang mendorong kita untuk mencari kesalahan. Dan kalau benda itu bukan berkaitan kita pun, kita rasa mungkin berkaitan dengan aku kot. Padahal tak pun. Kan? Jadi, di penghujung ini, Yana, saya nak tanya kepada ibu yang comel di sebelah ini. Walaupun Fuad kata Tom agak menggelabah kadang-kadang, tapi mungkin Tom adalah juga caranya yang Tom, ada pendekatan yang Tom gunakan untuk menjadi lebih tenang. Selalunya kalau Tom gelabah, Tom akan merayan kejap. Okey, lepaskan segalanya. Social media? Social media kan. Merayan sekejap. Tapi lepak kejap dalam bilik. Lepas tu bila dah ada 2-3 komen tu, tak tahulah saya memang macam tu. Ada 2 komen jadi lega. Ada macam tu, tapi lepas tu saya padam. Selalu macam padam balik. Kalau macam meroyan kat rumah ke apa, kita makan ambil satu tempat dan bilik ke apa ke, buka laptop, tengok YouTube ke, layan ke apa, bertenang dulu. Lama-lama dia okeylah. Mungkin Tom boleh cuba journaling sebab Tom suka meluahkannya dengan cara menaik. Mungkin boleh cuba journaling. Hari ini anak lelaki saya tak cakap hai kat saya. Dia cakap hai kat bapa dia. Betul. Kadang-kadang bila ada dapat feedback tu, saya rasa macam ada lega. Dia didengari. Kita rasa kita didengari. Ada orang yang bersama dengan kita. Tapi betul juga. Kadang-kadang lain orang lain cara melepaskan stres yang ada dalam diri kan. Lepas tu yang feedback pula ramai. Kau macam
Kadang-kadang benda-benda tu pun ada juga komen-komen yang bagi kita bagus untuk kita ambil sebenarnya kan. Kadang-kadang betul zaman sekarang memang yang kat rumah kadang-kadang tak faham juga. Yang kat luar tu yang macam lebih faham. Tapi kita tak adalah terlalu post benda-benda yang terlalu personal. Ikut konteks benda-benda yang elok-elok lah sikit. Tak payahlah nak over sangat kan. Macam yang ni lah. Baik. Fuad cerita sejuk. Duduk. Atau kenapa tu? Masih tenang. Mungkin ada apa-apa nak disampaikan ke? Ya? Dekat hujung ni ada apa-apa yang nak disampaikan ke? Tak adalah, cuma Fuad nak sampaikan untuk peminat-peminat ajalah yang untuk all this while support kita berdua di Family Duo. Fuad ingin mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih, and also wanita hari ini untuk sudi panggil kita hari topik ni. Okey, baik. Memang rasa ketenangan betul lah. Memang chill, cool macam tu. Okey, baik. Patutlah anak lelaki magnet dengan dia. Nanti tunggu anak perempuan pula. Alamak. Mama tak sabar nak tunggu anak perempuan ni lahir kan. Mama, korang geng lah dengan bapak. Mama nak geng. Kita semua royal dekat rumah kan. Alright. Okey, baik. Terima kasih ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini, Encik Fazli, Abang Fuad dan juga Tom. Dan sedikit untuk Tom, semoga dipermudahkan usaha lahirkan nanti. Amin. Semoga baby girl yang lahir tu comel, sihat dan chill. Okey, baik. Terima kasih juga kepada anda semua yang sudi berkongsi komen-komen dan pandangan anda di Facebook WHI. Baik, dan anda terus bersama kami. Jangan ke mana-mana kerana kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Terima kasih. Thank you. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Dan sekarang ni anda nak memperkenalkan tetamu kita yang seterusnya ini, iaitu Rachel Gan yang merupakan pakar penjagaan mulut Helion. Apa khabar, Rachel? Khabar baik. Terima kasih, Yana. Manis senyumannya, cantik gigi Rachel. Sama seperti Yana. Masya Allah. Okey, baik. Kadang-kadang kita ni akan mengalami fasa-fasa yang mana gigi kita sensitif. Ya. Tapi mungkin Rachel boleh kongsikan terlebih dahulu, gigi sensitif tu apa? Okey, boleh. Gigi sensitif ini ialah ketidakselesaan yang boleh berlaku apabila anda makan atau minum minuman yang panas, yang sejuk ataupun semasa anda bernafas dalam udara sejuk. Okey. Dan kadang-kadang apabila anda memberus gigi terlalu kuat, anda akan rasa sensitif juga. So sebagai contohnya, Jana makan aiskrim, tiba-tiba ada rasa ngilu yang tajam dan pendek. Yang ini merupakan tanda gigi sensitif. Okey. Dengan ini kadang-kadang apabila berus gigi, anda juga akan merasa rangsangan seperti ini. Okay. So gigi sensitif ini ialah rasa ngilu yang tajam dan pendek. Okey, bila Rachel sebut ngilu tadi, tiba-tiba saya rasa ngilu. Tak adalah. Okey, dan mungkin Rachel boleh kongsikan juga apa sebenarnya penyebab kepada gigi sensitif ni? Okey. So terdapat banyak faktor untuk gigi sensitif, tetapi terdapat dua faktor utama untuk gigi sensitif. Yang pertama ialah kehilangan lapisan enamel dan kedua adalah penyusutan gusi. So hari ini Rachel nak kongsi tentang kehilangan enamel. Kehilangan enamel ini dia boleh berlaku apabila anda suka makanan berasid. Maksudnya ada hakikat asid. Seperti makanan atau minuman yang masam ataupun minuman soda. Yang itu kegemaran ramai. Sebenarnya ia boleh menjadikan kehilangan enamel. Dan lagi satu ialah habit anda. Apabila suka memberus gigi dengan terlalu kuat dan terlalu kerap. Yang ini juga akan kuat dan terlalu kerap. Ya, dua-dua ini pun akan menyebabkan kehilangan enamel. Okey. Kalau kerap tu kan, biasanya dalam sehari kita akan gosok gigi pagi. Ya. Okey, lepas tu mungkinlah malam sebelum tidur. Betul. Jadi kalau terlalu kerap tu adakah lebih dari 2 kali? Ya, lebih dari 2 kali. Disyorkan ialah sehari 2 kali. Okey, jadi jangan terlebih. Jangan terlebih dan jangan terlalu kuat. Jangan terlalu kuat. Ingat tu. Dan Rachel, boleh bagi tahu tak kenapa orang ramai kan dia tak ambil tindakan walaupun mereka menghadapi masalah kesihatan oral ni? Okey, sebenarnya ramai mereka tidak menyedari bahawa mereka ada masalah tersebut. Kadang-kadang mereka cuma rasa sensitif bila mereka makan makanan yang panas atau sejuk. Dan mereka rasa, kenapa saya rasa gigi sensitif? Okey, saya akan berhenti makan. So mereka mengubah tabiat mereka untuk menghilangkan rasa sensitif.
sebenarnya mereka tidak perasan bahawa kesakitan itu akan berlanjutan jika tidak mendapat rawatan yang diperlukan. Jadi apabila terdapat rangsangan sensitif ini, patutlah berikan perhatian dulu. Okey. Baik, jadi apa sebenarnya yang patut dilakukan oleh mereka yang dah mula merasakan ketidakselesaan pada gigi ini? Okey. Pada mereka yang rasa gigi mereka tidak selesa, ada rasa sensitif, ada rasa ngilu, sebenarnya kami ada produk. Kami ada produk Sensodyne. Sensodyne adalah produk gigi, ubat gigi sensitif yang kita ada banyak varian. Jadi varian yang hari ini Rachel nak showkan ialah Sensodyne Fresh Mint. Jadi produk ini sebenarnya ia dari company kita Helion. Ia mengandungi zinc yang boleh tolong menguatkan gusi, Florida untuk menentang rongga gigi dan juga pudina untuk rasa yang segar. Jadi apabila anda menggunakan Sensodyne, bahan dia akan bertindak jauh ke dalam gigi. Dia akan membantu anda menangani masalah sensitif. Jadi anda perlu gunakan produk ini selama 2 kali dalam sehari. Jadi lepas gunakan, mereka yang ada masalah gigi sensitif sebelum ni, mereka boleh menikmati makanan mereka seperti biasa. So janganlah risau, anda boleh juga makanlah makanan kegemaran seperti ais kacang, makanan panas. Sedap pula tom Rachel sebut ais yum. kacang. Dan bila anda bernafas dalam bilik sejuk, pun rasa okey. Tak akan rasa gigi sensitif. Betul lah, kadang-kadang betul juga ada juga rasa ngilu kalau bernafas dalam bilik sejuk kan. Ya. Okey, dan mungkin Rachel boleh kongsikan juga tentang program Sensodyne Hello Doktor Gigi musim 2. Wow. Ya, sekarang kita ada rancangan baru iaitu Hello Doktor Gigi musim kedua. Dan kami amat gembira kerana dapat be a part lah of this rancangan baru. Dalam rancangan ini kita akan share lebih banyak tentang kesihatan oral dan kebersihan oral kepada semua para penonton kita. Jadi dalam rancangan tersebut kami mempunyai pelbagai sharing daripada doktor dan pakar mulut, di mana kita akan juga mengesyorkan produk-produk daripada Helion. So di Helion kami mempunyai produk yang berasaskan sains seperti Sensodyne, Polident dan Parodontax. Dan produk-produk ini dia boleh membantu mengatasi masalah kesihatan oral. Ya, jadi untuk mereka yang berminat, anda boleh menonton rancangan ini Hello Doktor Gigi musim kedua pada setiap hari Isnin pukul 10.50 malam mulai 4 Disember. Jika anda terlepas pada waktu tersebut, anda boleh juga menontonnya pada hari Rabu 10.30 di TV9. Okey, itu siaran ulangannya lah. Ya, ulangan dia. Okey, baik. Dan kalau ada orang nak mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi tentang produk-produk Sensodyne, di manakah dan bagaimanakah caranya? Okey, anda boleh menghubungi kami di laman website kami sensodyne.com.my untuk keterangan yang lebih lanjut. Okey, baiklah Rachel, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas pencerahan berkenaan dengan produk terbaru dari Sensodyne dan juga berkenaan dengan Hello Doktor Gigi musim 2. Terima kasih sekali lagi kepada Rachel Gan selaku pakar penjagaan mulut Helion. Semoga kita bertemu lagi. Ya. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Sekejap sahaja lagi saya akan bergabung semula dengan Sugita Chandran. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Yana, awak suka Transformers tak? Suka. Bumblebee siapa tak suka kan? Optimus Prime dan sebagainya. Baik, ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda di mana 2 minggu lagi sebelum peraduan bersama Transformers Earthspark berakhir. Dengan menonton animasi ini, adik-adik berpeluang memenangi barang eksklusif dari Transformer. Hanya perlu mengenal pasti watak Transformer yang mana muncul di skrin TV, kemudian hantarkan jawapan di extra.com.my/jagohkartuntv9 beserta slogan yang kreatif. Tarikh peraduan sehingga 4 Disember 2023 ini. Jadi saksikan Transformers Earthspark setiap Isnin jam 6 petang hanya di
TV9. Wow, bestnya. Merchandise dia. Ya, betul. Okey, jadi adik-adik pastikan anda tak lepaskan peluang ni. Okey. Baik, dan sudah tak sudah Sugi, kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Dah sejam dah kita bersama dengan anda untuk tengah hari ini. Tapi sebelum tu kita nak beri sedikit info berkenaan dengan situasi terkini yang sedang berlaku di Gaza, di mana dikabarkan 61 truk bantuan kemanusiaan telah pun memasuki utara Gaza menurut PBB. Dan diharapkan dengan 61 truk kemanusiaan yang sudah pun berjaya masuk ke dalam kawasan utara Gaza ini, 187 sudah melepasi sempadan menjelang petang semalam. Wow, banyak dah. Alhamdulillah. Betul. Dan kita harapkan, Sugi, apa sahaja bantuan kemanusiaan yang sebelum ini telah pun disekat. Okey, dan sekarang sedang berlaku gencatan senjata sementara, ceasefire yang sementara. Walaupun sementara, masih lagi kita doakan agar ianya berterusan. Okey, dan segala berdilan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin juga dihentikan dengan segera. Setuju sangat, Yana. Dan bagi anda yang ingin terus menyumbangkan bantuan anda dari sudut kewangan, anda bolehlah menyalurkannya melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima, dan nombor akaunnya adalah seperti tertera di kaca skrin sekarang ini. Betul. Ada QR code, boleh ambil gambar, ada nombor akaun yang tertera. Baik, itu berkenaan dengan siaran kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang tengok, yang tonton kami, yang hantarkan komen dan sebagainya. Esok, Sugi. Esok awak happy semacam saya seronok. Suka makan esok ulam saya lah. kembali bersiaran. Pak makan Saya tahu Sugi memang vegetarian. Jadi betul. Sugi memang suka makan sayur-sayuran. Suka Adakah sangat. ulam-ulaman salah satu daripadanya? Saya tak adalah pandai sangat makan ulam-ulaman, tapi pernah mencubanya. Saya suka makan kacang yang 5 angle beans tu. Kacang, tak apalah, esoklah kita. Bukan buncis kot. Tak apa, esok. Kacang motor. Pandai abang audio kami kat dalam ni. Okey, baik. Apa pula makanan ulam-ulaman kegemaran anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami. Esok saya dan juga rakan setugas yang lain akan bersiaran. Jadi pastikan anda bersama dengan kami esok. Jaga diri di mana jua anda berada. Terima kasih. Bye-bye. Stay safe semua. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada